Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Prof. Mahani dan rakan-rakan sekalian. Okey, hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tugasan yang bertajuk Pertahankan Kesahihan Pernyataan tentang kepentingan taktik suai faedah dalam sejarah hubungan Kedah Siam sehingga 1821. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya iaitu Najatul Naim bin Hamzani, yang kedua Abdah Atifah binti Hamdan dan yang terakhir Nurul Huda binti San. Saya akan meneruskan kepada pengenalan. Tanpa kita sedari, sebenarnya negeri Kedah Darul Aman yang wujud pada hari ini merupakan sebuah dari kerajaan Melayu tertua di rantau ini. Sebagaimana dengan sistem pemerintahan kerajaan lain, kerajaan Kedah turut mempunyai ciri-ciri kerajaan yang mempunyai pemerintahan dan juga turut mempunyai golongan yang diperintah. Menurut Kopkua Suwanatpian, dari segi teori, kuasa kedudukan Raja Pemerintah Kesultanan Kedah berasaskan kepada beberapa konsep yang merupakan prinsip utama kuasa dan kedudukan institusi kerajaan Melayu yang lain di Semenanjung. Jika kita membincangkan berkenaan dengan sejarah negeri Kedah, secara tidak langsung, isu-isu yang dibincangkan sememangnya mempunyai kaitan dengan negara Siam. Kalau dilihat dari aspek geografi juga, kedudukan negeri Kedah di utara Tanah Melayu yang bersempadan dengan negara Siam di selatan negara itu sedikit sebanyak menunjukkan faktor kewujudan perhubungan antara Kesultanan Kedah dengan Kerajaan Siam secara terang tidak dapat disangkal lagi. Hubungan erat ini secara tidak langsung meliputi hampir keseluruhan aspek, termasuklah aspek hubungan politik sesama kerajaan ataupun hubungan diplomatik, pernaungan, penaklukan, perekonomian, perdagangan, perkahwinan diraja ataupun berlaku krisis dalam hubungan dua hala sehingga tercetusnya peperangan serta gerakan protes rakyat. Siam menganggap negeri Kedah sebagai sebuah negeri jiran yang kecil yang perlu dinaungi dan sebagai negeri yang dinaungi Kedah dikehendaki menghantar bunga emas dan perak, pertukaran hadiah-hadiah serta surat menyurat. Sesebuah kerajaan tidak lari daripada melalui fasa-fasa tertentu seperti zaman kegemilangan dan zaman kemerosotan. Bunga emas merupakan alat diplomatik yang diamalkan oleh negeri yang dinaungi. Menghantar bunga emas itu kepada negeri naungan sebagai tanda penghormatan dan persahabatan. Bunga emas akan dikaitkan melalui perhubungan kuasa Siam dengan negeri-negeri Melayu utara termasuk Kedah. Negeri-negeri Melayu ini menghantar bunga emas bagi dielak Bangkok menyerang negeri mereka. Selain bunga emas, bunga perak juga mengambil tempat yang sama sebagai tanda penaungan sesebuah wilayah yang dinaungi. Negeri di Asia Tenggara bersifat tributary, iaitu negeri kecil bernaung di bawah negeri yang besar seperti Kedah bernaungan di bawah Siam. Tanda hubungan antara dua negeri tersebut dibuat melalui penghantaran ufti bunga emas dan bunga perak. Walaupun negeri yang kecil seperti Kedah menghantar bunga emas kepada Siam, Kedah juga mendapat hadiah balasan daripada kuasa besar itu sebagai tanda kebesaran dan kemuliaan Raja Siam dan negerinya itu. Oleh itu, terdapat kepentingan yang dilakukan dalam taktik suai faedah ini. Antaranya adalah memastikan hubungan diplomatik, yang kedua mengenai ketenteraan dan sebagainya. Oleh itu, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada rakan pembentang. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan. Seterusnya, saya Abdah Atifah binti Hamdan akan menyambung pembentangan dengan menerangkan kepentingan taktik suai faedah dalam sejarah hubungan Kedah Siam sehingga tahun 1821. Antara kepentingan lainnya, hubungan suai faedah ini ialah
hubungan suai faedah ini dapat mempertahankan Kedah daripada kuasa ancaman luar. Hubungan suai faedah sangatlah penting bagi mengekalkan kestabilan politik di Kedah. Jadi, dapat saya katakan bahawa bagi mengekalkan kestabilan politik di Kedah agar terus merdeka ialah dengan cara Kedah terpaksa menjadi naungan Siam ataupun menerima pertuanan Kedah, iaitu berada di bawah naungan Siam. Jadi, hal ini kerana pada ketika itu berlakunya ancaman daripada kuasa-kuasa luar, terutamanya Burma, kerana pada ketika itu Siam dan Burma saling bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan, khususnya di kawasan Tanah Melayu di bahagian utara termasuklah Kedah. Jadi, melalui hubungan suai faedah ini di antara Kedah dan Siam, maka sudah pasti Kedah akan memperoleh manfaat daripada kekuatan Siam. Secara tidak langsung, apabila melakukan hubungan suai faedah ini, Kedah akan mempunyai status yang lebih tinggi dan akan memberikan kelebihan lain yang pastinya tidak dapat menggugat kestabilan politik di Kedah berbanding dengan negeri-negeri di utara lainnya. Sebagai contoh, semasa zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin II, iaitu bermula tahun 1803, bunga emas dan bunga perak perlu dihantar ke Bangkok 3 tahun sekali. Penghantaran bunga emas ini adalah sebagai mercu tanda Kedah berada di bawah naungan Siam, dan juga negeri-negeri lain yang berada di bawah naungan Siam juga perlu menghantar bunga emas tersebut. Jadi, Kedah yang berada di bawah naungan Siam ni perlulah menghantar bunga emas setiap 3 tahun sekali jika tidak ingin diserang oleh Siam. Seperti mana yang berlaku kepada negeri Perak, Siam telah menyerang negeri Perak kerana Perak gagal mengutuskan bentuk ufti iaitu bunga emas dalam tempoh 3 tahun kerana Perak ni menganggap bahawa negeri Perak bukanlah berada di bawah naungan Siam. Oleh sebab Perak gagal mengutuskan bunga emas tersebut, maka Siam telah mengarahkan Kedah untuk menyerang Perak pada tahun 1813 dengan cara mengirimkan bantuan tentera dari Kedah. Walaupun sebenarnya Kedah sukar untuk melakukan arahan yang diberikan oleh Siam, tapi demi memastikan kestabilan politik di Kedah dan keselamatan rakyat di Kedah tidak terancam dengan diserang oleh Siam, maka Kedah terpaksa mematuhi arahan tersebut. Jadi, melalui hubungan suai faedah ni, Kedah juga terpaksa memberikan bantuan tentera kerana Kedah ingin mengelakkan daripada diserang oleh Siam. Jadi, tindakan Kedah itu telah berjaya mengekalkan Kedah kekal merdeka dari tahun 1803 hinggalah 1820. Ya, kepentingan hubungan suai faedah ini juga ialah Kedah dapat mengelakkan tekanan dan serangan daripada Siam. Seperti yang kita ketahui, Kedah perlu menghantar ufti sebagai tanda dinaungi oleh Siam. Namun begitu, menurut Rawlins Pony yang menulis buku Kedah 1771 hingga 1821, beliau merasakan agak sukar untuk menjelaskan sejauh mana penghantaran ufti tersebut membawa maksud penguasaan kedaulatan ke atas Kedah. Melalui hikayat Merong Mahawangsa pula, penulis mencatatkan bahawa penghantaran bunga emas dan perak ke Siam dibuat sebagai hadiah kepada Raja Siam yang baru mendapat anak lelaki dan pastinya tidak bermotifkan politik. Namun demikian, kami merasakan bahawa salah satu kaedah yang digunakan dalam hubungan suai faedah ini ialah penghantaran bunga emas. Jadi, kepentingan suai faedah ini adalah untuk mengelakkan tekanan dan serangan daripada Siam. Kedah perlu menghantar bunga emas kepada Siam sekiranya mereka terlihat kuat dan akan berhenti menghantar bunga emas kepada mereka sekiranya Siam kalah dan terlihat lemah pada pandangan mereka. Itulah hubungan suai faedah yang dijalankan di antara Kedah dan juga Siam. Sebagai contoh, sekitar abad ke-18, Siam telah berperang dengan kerajaan Burma ataupun Ava. Ketika dua kuasa ini berperang, Sultan Kedah telah menghantar bunga emas dan bunga perak kepada mereka iaitu Burma. Misalnya pada tahun 1767, Kedah telah menghantar bunga emas dan bunga perak ke Awa. Panggilan kepada Ava oleh Kedah iaitu ke Burma.
Penghantaran bunga tersebut adalah disebabkan kekalahan Ayutthaya oleh Raja Burma yang bernama Hin Sip Yin. Sultan Kedah juga cuba mengukuhkan negerinya apabila membuat perjanjian dengan Inggeris bagi menghadapi tekanan kuasa-kuasa di utara. Kedah turut meminta bantuan ketenteraan. Kedah telah menghentikan penghantaran bunga emas dan bunga perak kepada Siam kerana kekuasaan Siam pada ketika itu kian lemah setelah berjaya dikalahkan oleh Burma. Bila pihak Siam berjaya menentang Burma di bawah pimpinan Praya Taksin pada tahun 1767, Siam telah mengancam negeri-negeri Melayu termasuk Kedah yang telah memberikan sokongan kepada Burma sebelum ini. Siam telah meminta Kedah atas tindakan tersebut dan juga telah melancarkan serangan dan memberikan tekanan ke atas Kedah agar Kedah mengakui semula ketuanan Siam. Demi keamanan Kedah, Sultan Muhammad Jiwa yang pada ketika itu sedang mentadbir Kedah dengan pantas mengambil tindakan dengan menghantar bunga emas dan bunga perak kepada Siam pada ketika itu kerana kuasa Siam menjadi kuat semula. Bukan itu sahaja, Kedah juga terpaksa memenuhi segala keperluan Siam dengan membekalkan anggota tentera semasa Siam berperang dengan Burma, memberikan bantuan makanan dan juga membantu Siam menyerang kawasan yang lain seperti Kedah pernah membantu Siam menghadapi pemberontakan di Patani dan menyerang Perak atas arahan dari Siam. Sekiranya Kedah tidak melakukan tindakan sedemikian iaitu patuh dengan arahan yang diberikan oleh Siam, sudah pasti Siam akan turut menyerang Kedah yang pastinya akan mengancam kedaulatan negeri Kedah itu sendiri. Itu sahaja daripada saya, seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan yang selanjutnya. Umumnya dapat kita ketahui bahawa antara kepentingan taktik suai faedah dalam sejarah hubungan Kedah Siam sehingga tahun yang ke-1821 dapat juga dilihat dari segi ketenteraan di mana kedua-dua mereka dikatakan saling bertukar bantuan antara satu sama lain. Hal ini kerana hubungan Kedah Siam dikatakan agak rapat dan erat pada awal abad ke-19. Pada abad ini, Kedah masih berada di bawah pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin II iaitu dari tahun 1803 sehingga 1842. Semasa pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin II, baginda dikatakan menghadapi tekanan yang besar. Ini kerana laporan mengenai keadaan kesihatan Rama I yang semakin merosot telah pun tersebar dan ianya telah menyebabkan tercetusnya pemberontakan yang serius dalam menentang pemerintahan Siam di Patani. Jadi Kedah telah menerima arahan daripada Siam untuk menyediakan tentera dan lain-lain bentuk bantuan kepada Siam dalam menangani pemberontakan tersebut. Hal ini telah mencetuskan rasa berbelah bagi kerana sebagai sebuah negara vasal, Kedah terikat dengan Siam. Namun dalam masa yang sama juga, Kedah turut memiliki pertalian yang rapat dengan Patani. Namun demi kelangsungan politik, Kedah akhirnya terpaksa membantu Siam dengan menghantar tenteranya bagi menghapuskan pemberontakan di Patani. Keadaan menjadi lebih rumit terhadap Sultan Ahmad Tajuddin II apabila berita mengenai Rama I telah menyebabkan Burma mengambil kesempatan dan untuk melancarkan serangan ke atas Talang. Kesan daripada serangan tersebut telah menyebabkan timbulnya masalah kepada Kedah di mana setelah Kedah membantu Siam di Patani, Kedah pula terpaksa menghantar tentera untuk membantu Siam merampas semula Talang dari tangan Burma. Jadi, Sultan Ahmad Tajuddin II telah mendapati bahawa hanya ada satu sahaja kaedah bagi menyelamatkan Kedah daripada serangan Siam ke atasnya, ialah dengan menurut sahaja segala arahan daripada pihak Siam dengan harapan ianya dapat membuktikan kesetiaan Kedah kepada Siam. Hal ini dapat dibuktikan dengan penghantaran bendahara, pegawai-pegawai Kedah yang lain bersama-sama dan seramai 2,500 orang tentera dan juga perahu ke Taram bagi membantu operasi menakluki semula Talang dari pihak Burma. Akhirnya pada Oktober 1810, Talang telah berjaya ditawan semula oleh Siam. Namun begitu, ianya telah memberi kesan buruk kepada Kedah di mana operasi menawan semula Talang telah mengakibatkan kehilangan nyawa yang tinggi dalam angkatan tentera Kedah.
Jadi jelas dapat dilihat walaupun bantuan yang diberikan telah membawa kesan buruk terhadap negeri sendiri, Kedah tetap tidak memberontak terhadap Siam. Ini kerana tujuan Kedah bertindak sedemikian adalah untuk menyelamatkan negerinya daripada dijajah oleh pihak Siam. Hal ini kerana sekiranya mereka melanggar arahan dan tidak memberikan bantuan kepada Siam, secara tidak langsung ini menunjukkan bahawa Kedah telah menentang Siam dan pastinya akan menyebabkan negeri Kedah turut akan dijajah oleh Siam. Oleh itu, demi keselamatan Kedah akhirnya terpaksa mematuhi setiap arahan dan juga bantuan yang diminta oleh Siam untuk memastikan negerinya tidak terancam. Secara rumusannya, hubungan Kedah Siam ini banyak dipengaruhi oleh pelbagai elemen sama ada dalam aspek politik, ekonomi, sosial maupun juga ketenteraan. Jadi umumnya, hubungan kerajaan negeri Kedah dengan Siam telah lama berlangsung dengan silih berganti sultannya dan begitu juga Raja Siam sejak zaman Sukhothai lagi. Jadi hubungan dua hala kerajaan ini juga berlaku dalam pelbagai cara seperti hubungan diplomatik, hubungan politik, bantuan ketenteraan, pinjaman kewangan, pentadbiran dan juga penaklukan. Jadi Siam ini menganggap Kedah sebagai sebuah negeri kecil yang lemah dan perlu dinaungi dan juga ditakluki. Tetapi berlainan pula bagi kerajaan Kedah bahawa sebagai negeri berjiran, mereka perlu mengadakan hubungan yang erat dengan kuasa kuat seperti Siam untuk dijadikan tempat perlindungan bagi negerinya. Sebenarnya Kedah perlu mengharungi cabaran sebagai negeri yang kuasanya lemah jika dibandingkan dengan Siam. Di sini dapat kita lihat bahawa setiap kali berlakunya peristiwa pergolakan seperti peperangan, yang pastinya Kedah akan menerima kesan buruk dan juga nasib yang malang. Namun begitu, Kedah terpaksa akur dan menurut perintah Siam kerana pihaknya mempunyai kepentingan yang tertentu. Setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.